Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi sambil memandu, kita nak share lah apa-apa berita, perkembangan terbaru. Tapi sebelum itu tagline mesti ada. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nazilin Unity kata, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai telonde-londe. Tagline dia lucu jugalah. Okey, ramai juga orang yang salah. Orang ingat The Twin TV dengan Nazilin Unity sama. Tak sama ya, tak sama. Kerana dia itu adalah kembar saya. Dan saya bukan Nazilin Unity, tapi saya The Twin TV. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya suka membaca satu artikel yang memang selalu saya bacalah di dalam laman web dia, iaitu daripada syahbudin.com.net. Semua yang dia tulis memang kritis. Sekolah menengah, sekolah rendah sekarang kata apa ini ya? Pemikiran yang membuat jawapan berdasarkan pemikiran. Apa nama itu? Cuba kamu komen sikit apa sudah nama itu? KDNK. Bukan, apa nama sudah itu? Tak apalah, biarkan aja. Okey. Kali ini dia menulis dengan tajuk yang memang amat dahsyat, luar biasa. Katanya Ismail Sabri perlu jadi berani. Ismail Sabri perlu jadi berani. Perdana Menteri kita semalam ada bersama-sama dengan pasukan Harimau Malaya di Stadium Negara Bukit Jalil untuk menyaksikan sejarah negara Malaysia. Mencipta sejarah apabila buat julung-julung kalinya setelah berpuluh-puluh tahun. Dah 40 tahun. 40 tahun kita menanti untuk negara Malaysia layak ke pusingan akhir Piala Asia. Akhirnya negara Malaysia layak, tahniah diucapkan. Jadi dia kata tamatkan polemik tarik PRU dengan segera. Ismail Sabri perlu jadi berani. Tamatkan polemik tarik PRU dengan segera. Sekarang ini semua adu kata bila PRU. Ribut-ribut mengenai sama ada PRU 15 perlu diawalkan atau tunggu sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Sedia ada ini berakhir masih lagi menjadi perdebatan yang berpanjangan serta seakan-akan tiada kesudahannya, tuan-tuan dan puan-puan. Semua nak desak, semua nak cepat. Tak tahu kenapa nak cepat sedangkan semuanya stabil. Yang tak stabil ekonomi. Politik sekarang stabil sebab ada MOU. So nak buat apa nak cepat sangat. Okey. Yang peliknya bukan saja parti-parti dalam kerajaan. Bukan saja parti-parti dalam kerajaan pimpinan Ismail Sabri yang seharusnya mereka ini bersatu hati, tapi nampak gayanya terus berbelah. Ialah yang tak henti-henti, tuan-tuan dan puan-puan, yang mengenai tarik PRU ini. Malah dalam UMNO sendiri juga tiada kata sepakat berkenaan dengannya. Ada menteri kata tak perlu, ada menteri kata nak sangat. Kita tahulah siapa yang nak sangat. Siapa yang makan lada rasa pedas. Terutamanya tak dapat dinafikan, memang yang nak cepat sangat itu yang kluster mahkamah lah. Okey. So memang dalam UMNO ketara sangat, amat jelas tidak ada kata sepakat. Malah yang tak sepakat ini menteri-menteri pula. Bukannya calang-calang, bukannya kaleng-kaleng, tapi semuanya yang berpangkat tinggi di dalam kerajaan Malaysia. Okey, so sementara UMNO sebagai sebuah parti dalam kerajaan telah membuat ketetapan bahawa PRU 15 diadakan segera, tetapi parti lain yang sama-sama dalam kerajaan, terutamanya Bersatu dan PAS, berpendirian pula sebaliknya. Bersatu dan PAS berpendirian tiada keperluan parlimen dibubarkan sekarang, dan ia seeloknya dilakukan bila penggal parlimen ini tamat tempoh, iaitu Julai 2023. Saya setuju, tuan-tuan dan puan. Sebagai pengundi yang menentukan kerajaan seterusnya di Malaysia, saya setuju belum perlu pilihan raya. Nak buat apa pilihan raya sekarang? Ekonomi masih teruk. Kalau ekonomi teruk, lepas tu ambil pula duit
nak buat pilihan raya mungkin beratus-ratus juta atau mungkin bilion, tak tahulah, tak pasti. Saya bukan ahli perangkaan, jadi tak tahulah berapa nilai yang diperlukan untuk pilihan raya ini. Tapi saya tak setuju. Jadi tuan-tuan dan puan, saya setuju dengan tajuk berita daripada syahbudin.com.net ini, yaitu Ismail Sabri perlu berani tamatkan. Ismail Sabri perlu berani tamatkan polemik tarik PRU dengan segera. Okey, katakan saja tidak dan semua orang mesti dengar. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Beginilah jalan raya di Sabah. Selalu menari-nari. Tapi syukurlah masih ada jalan. Jangan tak ada jalan, sudahlah. Tak apalah. Rasanya kalau tak ada banyak rasuah dekat Malaysia, mungkin jalan lebih baik, kan? Tapi tak apalah. Apa-apa pun kita serahkan semuanya kepada yang berkuasa, Mahkamah, SPRM dan sebagainya. Kita tak boleh klaim kata ini jalan ini jadi macam ni kerana si anu rasuah. Tak boleh lah, sebab kita tak ada bukti. Tapi yang penting, kita harap pada pilihan raya akan datang, kerajaan seterusnya atau kerajaan yang ada sekarang ini atau siapa sajalah, jangan nak duk bagi manifesto saja sampai akhirnya kata manifesto bukan kitab suci. Yang tertipu, yang kena buyuk, orang-orang kampung yang tetap gembira, walaupun tak seperti yang dijanjikan. Jadi YB hati-hati. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pasti ramai orang yang sekarang ini rasa panas pungkuk. Rasa panas pungkuk, hangat pungkuk. Kenapa? Kerana akhirnya SPRM sekali lagi bakal menyenaraikan nama-nama yang akan didakwa untuk kes Mara Corp pula. Mara Corporation. SPRM dah cadangkan dakwa beberapa pihak. Siapa mereka? Jangan kamu skip kerana di dalam video ini mungkin ada nama-nama yang bakal disenaraikan. Nama-nama besar, nama-nama kecil, bilis-bilis, jerung-jerung, malah naga-naga yang bernafsu besar nak makan duit kerajaan bakal akan ketahuan kantoi. Okey. Mara Corp, SPRM dah cadangkan dakwa beberapa pihak, diterbitkan di Malaysia kini 14 Jun 2022 pukul 4.34 petang kemarin. Okey, tuan-tuan dan puan, ceritanya begini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM berpendapat ada pertuduhan yang boleh dibuat, ada pertuduhan sah, disahkan memang ada pertuduhan yang boleh dibuat oleh SPRM atau pendakwa raya atau yang siapa sajalah yang berkuasa ke atas pegawai Mara Corporation Sdn Bhd Mara Corp berdasarkan siasatan yang telah dijalankan. Demikian kata Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki, yang memberitahu selepas menyelesaikan siasatan, dokumen berkaitan akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara AGC bersama saranan tersebut. Bukan akan, tapi mungkin sudah diserahkan kepada pejabat Peguam Negara. Katanya, pihak kami sebagai penyiasat, kami dah hantar fail kami kepada AGC untuk dikaji. Seperti mana yang lepas, katanya kami mencadangkan untuk dituduh beberapa pihak dalam kes ini, katanya kepada sidang media di Putrajaya pada hari ini, iaitu kemarin. Okey, so tuan-tuan dan puan, siapakah yang bakal tersenarai? Kita nantikan. Okey, terdahulu Azam Baki ditanya mengenai laporan berita yang mendakwa AGC dijangka tidak akan mendakwa pegawai Mara Corp yang disiasat SPRM kerana bukti yang diperlukan untuk langkah tersebut tidak mencukupi. Tetapi dengan kenyataan ini membuktikan bahawa
akan ada bakal didakwa. Siapakah senarai-senarai yang akan didakwa itu? Okey, antaranya ialah eksekutif menaikkan allowance tanpa kelulusan, membuat tuntutan berganda dan menyalahgunakan harta syarikat seperti kereta. Kata Azam lagi, setakat ini. Kata Azam lagi, setakat ini SPRM tidak dimaklumkan sebarang perkembangan daripada AGC. Belum ada perkembangan daripada AGC sama ada kes tersebut akan dibawa ke mahkamah atau sebaliknya. Katanya dalam kenyataan itu setakat ini tidak ada komen nak kata kes ini tidak dituduh. Namun seperti yang saya beritahu tadi, kami menyiasat dan pada pandangan kami ada keterangan yang memadai mencukupi untuk mencadangkan pertuduhan kepada beberapa pihak katanya. Terbaik, tahniah diucapkan kepada SPRM. Majulah sukan untuk negara. Tahniah kepada pasukan Harimau Melaya yang layak ke Piala Asia selepas kita menanti lebih 40 tahun. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.